anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa yudribu jisru jahannam. Qala sallallahu alaihi wasallam fa akunu ana wa ummati awwala man bi ya apa man yujinu ya nun ya ra kena man yujizun zaika ra nun ko ya man yujinun wa du'aur rusuli yaumain yaumaiz Allahumma sallim wa bihi kalalib la ya'lamu qadra 'izamiha illa Allah. Fathiqafun nasa bi'a'malihim minhum al-mu'yaqu bi'amalihi wa minhum al-mukhardalu thumma yanju. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari wal Muslim. Cakap Melayunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, diletakkan titian neraka Jahannam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, maka aku serta umatku yang mula-mula melaluinya. Orang yang mula-mula meniti siratal mustaqim tu ialah Nabi Muhammad, kemudian umat dia. Sedang rasul-rasul pada hari itu masing-masing berdoa dengan berkata, ya Tuhanku, selamatkan. Ya, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan katanya. Dan pada titian itu ada beberapa pengait. Pada titi itu ada pengait. Wabihi kalalib. Kalalib tu artinya pengait. Pengait tu macam apa? Macam cengkadak tu yang anu tu ya. Narik orang supaya apa? Supaya jatuh ke dalam neraka. Karena kalau tergelincir jatuh ke dalam neraka. Itu ada pengait. Ya, ada pengait itu dengan cepatnya mengait manusia dengan sebab amal-amal jahat mereka itu. Ya, siapa yang buat kejahatan dalam dunia ni, ada pengait yang ngait dia daripada titi siratal mustaqim. Siapa yang suka ngambil nombor ekor, siapa yang suka berjudi, siapa yang suka mengumpat, siapa yang suka meninggalkan sembahyang, siapa yang suka minum arak, siapa yang suka tuang kedai runcit, siapa yang suka macam-macam lah maksiat dilakukan, menyokong orang zalim, semua apa itu ya, dikait oleh pengait-pengait itu. Di antaranya ada orang yang binasa disebabkan amalnya, dan ada pula orang yang dihalang-halang dan diputus-putuskan perjalanannya. Kadang-kadang perjalanan itu dihalang, ada sekatan-sekatan, ada bahaya-bahaya dalam perjalanan, maka dia tak boleh lalu. Akhirnya ia terselamat juga. Kalau dia beriman, dia terselamatlah ya. Kalau dia tak beriman, tak ada lalu titi sirat pun. Orang yang kafir dia tak ada melalui titi siratal mustaqim sampai ke pinggir neraka aja. Itu ditampak masuk ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Jadi orang yang meniti itu biasanya orang yang beriman lah tu ya. Bukan biasa, mesti orang yang beriman yang diarahkan untuk meniti siratal mustaqim. Ya, orang yang jatuh tu orang beriman juga, tapi orang beriman yang berdosa dia jatuh. Tapi dah habis dosanya, dia keluarlah dari neraka, dapatlah masuk ke dalam syurga ya.
Yang tak beriman, tak ada meniti pun, selangkah 2 dom, selangkah 2 gedung, selangkah 2 dom, ya. Orang munafik pun begitu juga. Itu sebab masa kita basuh kaki itu, masuk kaki kiri itu, janganlah engkau gelincirkan kakiku ya Allah, di hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir dan orang munafik tergelincir, masuk dalam neraka. Orang beriman lepas. Tapi kalau korang ibadahnya, banyaklah rintangan-rintangan yang dilaluinya, ya. Jadi yang pertama lepas ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku serta umatku lah yang mula-mula melaluinya. Sedangkan rasul-rasul yang pada hari itu masing-masing berdoa dengan berkata, rasul yang tu berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Rasul-rasul yang lain tu, Nabi Ibrahim lah, Nabi Daud lah, Nabi Yusuf lah, Nabi Yunus lah, Nabi Sulaiman lah, semua berdoa. Sementara Nabi Muhammad terus menyeberangi titik siratal mustaqim itu. Baik, kita baca keterangannya. Dengan keterangan yang tersebut, terpulanglah kepada seorang memilih golongan manakah yang ia suka menjadi ahlinya. Nak jadi ahli apa? Nak jadi ahli yang diridhai Allah atau menjadi ahli yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Sukatilah, ya. Orang yang berfikiran sehat sudah tentu berusaha sungguh-sungguh supaya Tuhan beri taufik menjadi ahli golongan yang pertama. Siapa golongan yang pertama? Golongan Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Mengikut Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi manusia mendiaminya itu ada 2. Ada 2 kampung untuk kita tu. Yang pertama, kampung yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Adil untuk kediaman orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa menerima azab siksanya, iaitu kampung yang dinamakan Jahannam dan dikenal juga dengan nama neraka. Ada 2 balasan. Satu namanya neraka. Neraka ada 7, tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu daripadanya ada sebut sini dah, Jahannam. An-nar, itu neraka umum tu, neraka tu. Tapi neraka tu sebenarnya ada 7. Yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Khutamah, yang keenam Hawiyah, yang ketujuh Laza. Kali lagi. Yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Khutamah, yang keenam Hawiyah, yang ketujuh Laza. Namanya Lam Za Ya, tak ada titik. Laza, itu 7 neraka. Ndak yang mana? Tuan-tuan, ndak yang mana antara 7 tu? Pilihlah salah satu. Mana tak? Mana pun tak ada, ya. Itu 7 neraka. Yang kedua, ini pun ada tulis sini. Neraka itu mempunyai 7 lapis dan tiap-tiap satu lapis diuntukkan bagi satu puak yang tertentu. Tengok surah 43, 44 surah Al-Hajar. Dan bahan bakaran apinya ialah manusia, batu dan jin. 3 bahan bakaran dia. Kayu apinya ada 3. Manusia, batu-batu berhala dan juga jin-jin, jin-jin yang jahat seperti iblis dan sebagainya. Itu bahan bakaran dia, ya. Jadi nak tengok surah Al-Hijr namanya. Al-Hijr nama surahnya, bukan Al-Hajar tu, saya salah baca tadi. Al-Hijr. Kekuatan panas api neraka itu 70 kali kepanasan api yang digunakan di dunia ini, sebagaimana diterangkan oleh hadis yang berikut. Ada lepas ni, ada hadis tu. Api dia 70 kali ganda lebih dahsyat daripada kekuatan sekuat-kuat api dunia ni. Masa Nabi Adam dihantar ke dunia, Allah perintahkan malaikat supaya membawa sedikit daripada api neraka tu, bagi pada Adam untuk kegunaan Adam. Kerana
Nak hidup di dunia ni nak ada api. Untuk memasak, untuk memanaskan badan dan sebagainya. Nak ada api. Jadi malaikat pun pergilah berjumpa dengan Malik. Malik tu siapa? Penunggu neraka. Dia pun minta Malik. Malik, bawa aku sikit api neraka tu. Buat apa? Kata Malik. Aku nak bagi pada Adam untuk keperluan dia di dunia. Ambillah, kata Malik. Kata malaikat, kata bersama mana nak aku ambil ya wahai Malik? Kata, entah mana aku tahu, kata Malik. Kalau begitu bagilah aku sebesar sebiji tamar. Tahu tamar? Sebesar buah khomer. Kata Malik, kalau kamu bawa besar itu, nescaya terbakar dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat, habis terbakar kalau besar khomer. Tak ada yang tinggal, katanya. Kalau tak boleh besar khomer, tak ngapalah wahai Malik. Oi, kata dia malaikat ni tadi. Bagi aku besar bijinya jadilah. Biji khomer tu dalam khomer tu kan ada bijinya. Besar biji itu jadilah, kata. Kata Malik, kalau kamu bawa sebesar biji itu, nescaya akan kering segala cecair yang ada dalam dunia ni. Habis laut kering, sungai kering, tasik kering, parit kering. Habis semua kering. Udah ngaruh kepala malaikat tu. Hati macam besar mana nak aku bawa Malik? Kalau besar biji khomer pun tak boleh. Kata Malik, entah mana aku tahu kan. Kamu pergi balik tanya Allah. Malaikat tu pun tanya Allah. Allah suruh bawa sebesar debu. Besar debu macam mana? Ada besar botol ni? Ada besar penumbuk saya? Besar debu, ada besar cincin. Besar debu, tak nampak pun kita kalau debu tu terbang, satu aja terbang, tak nampak dia kita. Itu pun malaikat tu ambil debu tu, sebesar debu, api neraka tu sebesar debu, kemudian dicelupkan ke dalam laut neraka sebanyak 70 kali celup. Camp. Berapa kali? 70 kali celup. Supaya kepanasannya kurang 70 kali daripada mula-mula tadi. Dia 70 kali kurang. Baru dibawa ke dunia, diserahkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam tengah berada di atas sebuah bukit. Dia pun sambut api tu. Punya panas tak lalu dia nyambutnya. Terjatuh api tu. Jatuh atas kayu, jatuh atas batu. Jatuh atas kayu, atas batu, berasap batu dan kayu. Kemudian ambil api itu tadi, yang besar debu tadi, bawa balik masuk neraka. Api yang ada di dunia hari ini ialah yang tinggal daripada asap, daripada batu dan kayu tadi tu. Asap itulah yang ada api dalam dunia ni. Sekuat-kuat api dunia itu ialah daripada asap dan daripada batu dan kayu yang dijatuhi oleh api neraka tadi. Agak-agak lalu kita nahonya. 70 kali ganda. Daripada sekuat-kuat api dalam dunia ni. Itulah yang nak membakar yang menjadi ahli-ahli neraka. Nak membakar orang yang berani benar dengan neraka tu. Lantaklah kata dia, aku sampai masuk neraka. Itu dia. Pergilah komen masuk syurga, biar aku masuk neraka. Allah jadikan neraka itu untuk akulah, kata. Orang yang berani benar masuk. Itulah rupanya. Api itu pula dihidupkan selama 3,000 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Mula-mula Allah hidupkan api itu 1,000 tahun. Warnanya merah. Merah menyala api itu. Macam orang welding. Ada pernah tengok orang welding tak? Mana mula mana rupa apinya tu? Merah, kan? Lepas tu boleh dipolehnya lagi, di-upkan lagi kekuatannya, dah jadi apa? Dah jadi putih. 1,000 tahun putih pula tu. 1,000 tahun api tu berwarna putih. Udah cukup 1,000 tahun, di-upkan lagi. Udah jadi warnanya hitam. Sekarang ni hitam api dalam neraka tu, warnanya hitam. Gelap. Cahaya tak ada, tapi bahangnya ada. Siapa berani angkat tangan?
Ya, tuan-tuan boleh baca kisah neraka ni, api yang macam itu yang saya cerita malam ni, boleh baca dalam buku yang bernama Tanbihul Ghafilin. Apa nama bukunya? Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya, carilah buku tu. Mana nak cari? Mana nak cari? Kampar. Boleh cari buku itu. Siapa yang ada di rumah tu cari bab neraka. Siapa yang ada buku, saya yakin ada ramai yang dah ada buku di rumah. Cari dalamnya bab api neraka. Macam mana Allah jadikan neraka tu. Sebab itu Nabi bila balik dapat wahyu daripada dia balik daripada menerima wahyu tentang neraka ni. Malaikat Jibril datang memberi wahyu dia tentang neraka. Menangis dia. Nabi itu menangis. Malaikat Jibril pun mencerita kepada Nabi, nengok Nabi menangis, dia pun menangis juga. Ditanya Jibril, "Ngapa kamu menangis Muhammad? Kamu bukan masuk neraka," kata dia. Apa Jibril? Kata Nabi, "Aku menangis kerana aku takut umat aku nanti akan masuk neraka." Dia menangis bukan kerana diri dia, dia menangis kerana umatnya. Dia takut kita ni masuk neraka. Kata, "Kamu ngapa pula menangis wahai Jibril?" Kata dia Nabi, "Aku menangis kerana aku tengok kamu menangis, aku menangis lah." Kadang kita tengok orang menangis, kita pun menangis lah. Macam di Mekah lah. Ada pernah sembahyang di Mekah tak? Sembahyang tarawih ke, kadang-kadang Tok Imam tu menangis. So bila ayat-ayat tu dia menangis. Kita pun dengar Tok Imam menangis, kita pun menangis juga. Entah apa ayat baca kita pun tak tahu. Pasal orang lain menangis, kita pun menangis lah kan. Jibril pun begitu lah, tengok Nabi Muhammad menangis, dia pun menangis juga. Lepas tu dia pun balik. Dalam perjalanan balik, dia nampak sekumpulan pemuda tengah ketawa berdekah-dekah. Nabi pun pergi jumpa dia. Apa kata Nabi? "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira," kata Nabi. Kalau kamu tahulah apa yang aku tahu tentang neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa. Dan banyak menangis, kata Nabi. Kalau kamu tahulah, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Hari ini kita banyak ketawa, tak pernah menangis. Ketawa sesaja. Nengok Piyuyup ketawa, nengok Maidin ketawa. Baru hari ni Maidin meninggal dunia hari ni, tahu? Maidin Ibrahim meninggal dunia hari ni. Pelawak tu, Maidin tu ya. Ketawa nengok dia. Nengok Pak Uda ketawa. Nengok P. Ramli ketawa. Nengok Aziz Sattar ketawa. Nengok S. Samsudin ketawa. Ketawa saja, menangis tak pernah. Kata dik Nabi, kalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kita daripada muda sampai ketua tak berhenti ketawanya. Nengok Three Stooges ketawa lagi. Tengok apa lagi cukup? Nengok Dean Martin, Jerry Lewis ketawa lagi. Madu Tiga ketawa. Musang Berjanggut ketawa. Pendekar Bujang Lapuk ketawa. Lagi tengok apa? Tengok apa lagi? Tak pernah ke tengok. Saya seorang je tengok ke? Ketawa sesaja. Itu dia neraka, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kekuatan panas neraka itu 70 kali kepanasan api yang digunakan di dunia ini, sebagaimana diterangkan oleh hadis yang berikut. Ini hadis yang menerangkan tentang kekuatan api neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hadhihi allati yuqidu. Apa tu? Dah kena padam ni apa benda ni? Dah. Yuqidu banu Adam juz'un min 70 juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat
in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluha misla khariha mislu kharriha. Cakap kitanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kepanasan api kamu yang digunakan oleh anak Adam di dunia ini, api rumah kita tu, api elektrik tu, laser tu yang kita gunakan untuk kehidupan, ya, hanyalah 1/70 kepanasan api neraka. Api neraka Jahannam. Maknanya api neraka Jahannam tu 70 kali ganda lebih panas daripada sekuat-kuat api dunia ni. Sahabat-sahabat baginda berkata, demi Allah, sesungguhnya sekadar itu pun cukuplah untuk menyeksa. Ya? Api di dunia ni pun boleh menyeksa, lebih lagi api akhirat. Siapa boleh tahan api dunia ni? Tahan. Siapa boleh tahan, balik kan tengok. Ada tak kayu api tu nyala tak? Ataupun dapur gas nyala. Letak jari tu, boleh tak? Siapa boleh tahan? Itu api dunia ni. Ada orang boleh tahan? Ada? Cik Mat tahan? Masuk. Api yang makor ayam sebelum dia kan? Tak ambil. Boleh tahan tak? Ya. Itu sahabat ngabuh kepada Rasulullah, ya. Demi Allah, sesungguhnya sekadar itu pun cukuplah untuk menyeksa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun demikian, kepanasan neraka Jahannam ditambah melebihi kepanasan api dunia sebanyak 69 bahagian. Yang dunia ni pun kita tak lalu, ini pula ditambah lagi 69 kali ganda, ya. Bahagian yang tiap-tiap satunya seperti kepanasan api dunia ini. Satu tingkat, tambah lagi satu tingkat, tambah lagi satu tingkat, dah sampai 69 tingkat, melebihi kepanasan api dunia ni. Begitulah, ya. Itu kepanasan api neraka. Dinyalakan api neraka itu selama berapa tahun? 3,000 tahun. 3,000 tahun itu kepanasan dia, ya. Kemudian makanan pula. Orang mereka ada makan tau. Apa makannya kau ni? Lemang ke? Ketupat ke? Nasi impit ke? Pulut panggang ke? Kari pap ke? Tengok apa makanannya. Makanan ahli neraka ialah dari pokok zakum. La'akiluna min syajarin min zakum, kata dalam Quran, ya. Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Ya. Buahnya apa namanya? Pokok tu pokok zakum. Buahnya buah apa? Tuan-tuan? Buah zakum lah. Ya Allah. Pokok zakum, buah zakum lah. Ya dah. Pokok jerin buah apa? Buah jerin lah. Pokok rambai buah apa? Buah rambai lah. Mana mau pokok rambutan buah jerin ada? Mana pokok apa nama pokoknya, itulah dia buahnya. Ada ke pokok lain buah lain? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada ke pokok nama lain, buah namanya lain? Ada ke tak? Dah tak jawab. Ada ke tak ada? Ada. Pokoknya kabung, buahnya kantor. Ya Allah, dia tak pernah dengar buah kantor. Tapi dalam neraka pokok zakum, buah zakum. La'akiluna min dah lupa dah ayatnya. La'akiluna min syajarin min zakum. Makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zakum. Ya. La'akiluna min syajarin min zakum la'akiluna min hal butun, dan makan mereka sehingga penuh perut-perut mereka. Zakum tu buahnya berduri. Udahlah berduri, panas pula tu. Ya. Bila makan hancur kongkong tu, hancur sampai ke perut tu. Makan lagi, hancur lagi, makan lagi, hancur lagi, makan lagi. Lepas tu dah dahaga. Dah dahaga nak minum pula tu. Apa ayo minumnya? Wasyaribuna alaihi minal hamim.
Minuman mereka ialah daripada air timah yang mendidih. Timah yang mendidih. Tahu ke timah? Bukan nama orang timah ni. Logam, ya. Dibakar sampai dia cair, lepas tu diminum airnya. Tanda minum timah tak apa, ada lain, ada alternatif. Danur. Tahu apa danur? Ya Allah, tak tahu nama apa danur. Danur tu apa? Air pada luka, pada tokak tu, tahu ke nama tokak? Ya, sekarang ni dah tak ada orang tokak. Zaman saya budak-budak tu ramai orang tokak. Tokak tu luka yang besar benar. Tahu puhu. Dia luka tu besar, betul ada luka kecil-kecil seluruh badan tu penuh. Itu namanya tokak. Berayur-rayur tu. Air itulah minumnya. Siapa lalu minum air? Angkat tangan. Udahlah panas, bangor pula tu. Tahu ke bangor? Bukan bangau. Bangor. Apa bangor? Terlalu busuk. Itu dia minumannya. Kalau tidak buat apa air timah, bangor pula air itu danur dia minumannya. Itu dia minum makanan ya. Makanan ahli neraka ialah dari pokok zakum dan minuman mereka dari air danur. Ini danur di sini danur ya. Minuman mereka ialah dari air danur. Dan air yang sangat panas yang memutus dan menghancurkan tali perut. Habis tali perut jadi apa ni ya? Boleh dapat surah Ad-Dukhan dan juga surah Muhammad. Carilah sendiri surah Ad-Dukhan dan surah Muhammad tu. Saya boleh cari ni dalam ini boleh cari, tapi carilah sendiri. Di antara itulah la akiluna min syajarin min zaqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Minumlah mereka air timah yang mendidih dan minumlah mereka seperti minumnya seekor khimar. Khimar tu kaldai, macam kaldai minum kok minum tu hancur perut tu, minum lagi kok minum lagi ya. Itu dia minuman orang yang ahli